baik. Ya. Jadi itu paling penting. Baik, itulah persoalan-persoalan yang dibangkitkan yang akan cuba dijawab oleh kedua pasukan JDT dan juga Sabah. Kita sudah pun bersedia untuk menyaksikan 40 minit yang berikutnya. Panel di antara JDT dan juga Sabah kembali bersama ulasan Hafizul Hamad dan juga Nizaruddin Yusof. Larian ataupun gerakan-gerakan yang baik untuk mendapatkan jaringan untuk pasukan Sabah. Jadi misi penting untuk Daniel Ting dan juga rakan-rakan di 45 menit yang kedua ini yang akan mungkin menaikkan moral mereka. Tiupan whistle dari Granit Brown dan Kamil Zakaria untuk memulakan pengembaraan 45 menit di Bukit Jalil bagi 22 pemain ini. Dan cukup penting Rizal di sebelum musim kedua ini di awal permainan pasukan Sabah sentiasa perlu ada penguasaan bola memastikan mereka mampu untuk beri impak di awal permainan di musim kedua ini untuk kurang-kurang mendapatkan jaringan yang pertama. Cantik kepada tengah bola daripada Cifuentes, kemudiannya dari Daniel Ting mencari Fagesteri. Tidak-tidaknya pemulaan yang positif ditampilkan oleh Sabah. Ya, crossing yang baik di kawasan belakang, di kawasan far post. Ada 3 pemain Sabah berada di kawasan kotak penalti dan seharusnya mungkin Darren Lock boleh berjerit untuk membiarkan bola itu lepas dan Fergus Tierney juga cuba membuat sambungan untuk menghalakan bola itu ke arah itu pun. Sekali lagi Cifuentes, dia cuba untuk masuk ke bahagian dalam. Cifuentes, dia memerlukan bantuan pada ketika ini untuk sepakan sudut pertama di separuh masa yang kedua jadi milik pasukan Sabah. 2 kali berturut-turut dalam tempoh semenit lebih Cifuentes mengajak lawan untuk bekerja sedikit. Fagesteri, di situ ada Darren Lock. Bagaimana kali ini James Ingram melangkah ke belakang, lepas dari Lawison Bakil, percaya dirampas oleh Jairo. Di situ ada Gary Steven Roman, Cifuentes, Gary Steven Roman membuka ke sebelah sini untuk Fagesteri. Sabah membuat lontaran ke dalam. Ya, lihat ada peluang yang agak besar juga untuk pemain Sabah melakukan counter attack sebentar tadi, tetapi passing tidak betul-betul memudahkan Fergus Tierney untuk mengambil bola itu dan pergi di kawasan hadapan. Dan kalau kita lihat Antonio Brown dengan pantas membuat sliding untuk mematikan gerakan itu. Cantik persalahkan sekali insiden betul-betul di depan Kamil Zakaria. Fazail masuk untuk Jonathan Silva, melangkah ke belakang. Di situ ada Antonio untuk Shiriza Jihad. Jihad juga agak lama tidak diuji. Masuk untuk Afiq Fazail, lepas. Saya rasa compactness di bahagian tengah itu sudah mulai dibina yang begitu baik untuk memantapkan setiap serangan di bahagian tengah oleh pemain Sabah. Itu juga bisa setakat ini kalau kita lihat ada 5 ataupun 6 pemain yang sentiasa berada di kawasan tengah. Dan ini mungkin memudahkan mereka untuk mematahkan setiap gerakan pasukan JDT yang kalau kita lihat membuka seluas-luasnya bila mereka ada bola membuat gerakan susulan. Ini pastinya tidak diingini oleh Sabah kerana Cifuentes sudah pun memulai kad kuning yang pertama. Ada sentuhan
kedua untuk Cifuentes. Ya pasti kad merah. Ini sebenarnya sedikit merencanakan final pada ketika Sabah sedang dalam kedudukan yang membina momentum permainan itu. Adakah ini penutup kepada keinginan pasukan Sabah di sudut dua ini untuk mungkin memberi peluang untuk mendapatkan peluang tapi juga mendapatkan jaringan ini, tapi dengan kurangnya seorang pemain dengan ketiga dalam jaringan, saya percaya perlu ada usaha yang lebih daripada pemain Sabah jika mereka ingin berada dalam perlawanan, dan untuk pasukan JDT sentiasa akan mencari peluang yang terbaik untuk ada perusahaan bola yang lebih lama untuk mungkin untuk menambahkan jaringan. Jadi keputusan yang diambil oleh Kamel Zakaria adalah kad kuning yang kedua untuk Cifuentes, sekaligus kad merah. Ini insiden yang menyaksikan dia dilayangkan kad merah. Jeffrey dari Steven Robert berkembang ke seberang sana untuk Fragestieri. Daniel Ting datang untuk membantu. Masih lagi Fragestieri terlepas. Nacho bersama dengan Den Pelecanos. Ditenangkan oleh Syihad untuk mencari Jonathan Silva. Hidalgo tidak kedepan perlawanan. Recovery yang baik ditampilkan oleh Gary Steven Robert. Daniel Ting. James Ringo. Terus terus dari Jeffrey ke bagian tengah. Mudah dibaca oleh Naso Mendes. Antara 1-2 bersama dengan Oscar Alibas untuk JDT. Namun berjaya dikakalkan oleh Demedik. Ya, larian dan juga hantaran daripada Ignacio Mendes untuk Oscar Alibas cukup ramuan taktik yang baik, tetapi saya boleh sedikit di luar, dan itu mungkin bukan kata Oscar membuat zaman yang membuat hantaran kepada pemain lain dan cukup membuat hantaran soal kedua. Tidak kita inginkan. Ada kalanya insiden itu tidak padam. Reaksi ataupun tindakan radio yang akan mempengaruhi bukan saja dalam padang, malahan dia akan terkesan sehingga keluar padang. Ya, dalam situasi sekarang ini dengan kurang memang akan dirasakan juga suasana ataupun tempo permainan, sebab kita tahu pemasakan di seorang pertama memang memihak berpasukan JDT, dan harapan pasukan Sabah sebenarnya di fase kedua ini mungkin mereka mampu untuk bangkit ataupun mencari solusi yang terbaik mengubah formasi ataupun memasukkan pemain yang mampu berimpact, tetapi dengan keluarnya Super Quintet disebabkan kad merah dan lebihan ruang untuk pasukan JDT, saya rasa perkara ini dapat dirasai oleh penonton-penonton yang hadir pada malam ini untuk pasukan Sabah. Jadi Raul Sebatil dibawa keluar dengan Dinesh. Dinesh akan dibawa masuk. Untuk menggantikan Raulsen. Diperlukan adalah stabilkan kedudukan
pada ketika mereka beraksi dengan 10 pemain. Oscar Ribas, Garis Temerobat tolakkan ke belakang untuk Demian. Clearance yang mudah dibaca oleh Nacho. Tarik berlaku Hidalgo dan juga Abdinesh. Hidalgo untuk Nasser Mendes. Cairo antara 1-2. Namun tak sempat untuk bergerak. Terjatuh dari Cairo sebentar tadi. Ya, ada 5 ataupun 4 hantaran sebelum Cairo menangkan sentuhan sedikit seperti itu, dan hampir-hampir saja dia dapat berdiri keluar sebab tadi sayang dia tidak dapat menyimpangi badan. Pada itu JDT akan melakukan 2 pertukaran. Yang akan dibawa masuk adalah Alberti dan juga Comino. Strong kick sebentar lepas dari Jeffrey. Selagi Jeffrey Chu. Dari setelah Roman belakang untuk Jeffrey. Jena pada Carlos. Tarikan pada Afrik ke atas Garis Roman. Jeffrey cuba untuk mencari Fergus Terry sebentar tadi. Masih dalam permainan. Di belakang hanya ada Daniel Ting dan juga James Ingram. Nabi mengawal dan Daniel Ting terus sampai ke depan tak sampai. Namun terlepas dari Martin Hall. Peluang untuk Sabah. Untuk satu lagi sepakan sulit. Ya, perlu diperbanyak aksi seperti itu. Ya, kami paling dibimbangkan pasukan Sabah bila mereka tidak berjaya mengadakan penguasaan bola tapi juga mempercepatkan pergerakan bola untuk berhantar kepada Fergus Terry di kawasan hadapan, dan ini yang berlaku. Mereka masih lagi mampu, dan Fergus Terry berjaya mencipta peluang untuk membuat sebuah tetapi bola itu terbias, dan sekarang mereka mendapat sepakan biru. Dalam usaha untuk mencari jaringan pertama bersama Sabah. Strong kick. Hantar ke tengah. Adukan keluar dari Pak Jidro. James Ingram. Cubaan Leret. Tidaklah begitu berbahaya. Abdinesh. Tidak ada reaksi dari Kamil Zakaria. Sebentar Silva. Untuk Cairo. Sebentar Cairo dan juga Jonathan Silva. Datang membantu Hidalgo. Sebelah sana Oscar Ribas kosong. Afik. Nacho. Sebelah Afik. Antara pendek. Lihat banyak untuk Cairo. Nice. Shoot drop. Buka stabilan. Jatuh sedikit. Kembali sebelum. Boleh hasilkan satu lompatan sebentar tadi. Berhenti masuk. Dua berlawan. Ada 2 pertukaran. Dan Corin Pong Dua masuk. akan dibawa masuk. Begitu juga dengan Alberti. Tidak ada perubahan taktikal sebenarnya. Jadi ini jaringan yang dihasilkan, jaringan pembukaan yang dihasilkan oleh Jonathan Silva untuk membuka jaringan di separuh masa yang pertama. Oleh 3 pertukaran telah pun dilakukan oleh JDT. Ya. Nasa isa. Alberti. Sampai di situ ada juga Balacanos. Kali ini Abdinesh. Nanti untuk Balacanos. Masih lagi Balacanos terlepas ke belakang. Syarusat mengeluarkan dari kawasan bahaya. Oscar Ribas. Cyrus
Oscar membuka permainan di sebelah sini. Di sebelah sana ada Hidalgo. Dari Hidalgo, cantik untuk buka untuk Kodino terlepas. Masih lagi Jirti, Kaini Habati. Kaini kepada Demilik. Yang pantas keluar untuk menyelamatkan kanan. Ya, masih lagi berpasangan kepada antara-antaranya banyak. Dan kalau kita lihat balik sebentar tadi Hidalgo berjaya melihat Komino membuat lari di kawasan luar. Tapi akan lambat juga Komino ingin membuat antara kepada Jairo untuk menghabiskan serangan ini, tetapi bola itu pergi. Di mana kemudian Herbert yang berada di luar kotak penalti dan membawa bola itu masuk dan membuat percubaan dan Demilik sekali lagi dapat menutup peluang untuk Herbert menjadikan keempat pasukan Jirti. Sebagai sudut untuk Jirti dari Habati. Di situ ada Nasser Mendes. Berkembang ke sebelah sana untuk Pak Yong. Lawrence dari James England. Fegesteri. Masih lagi Fegesteri. Ada desakan juga tekanan dilakukan atas Fegesteri. Ya, situasi yang normal apabila kurang seorang pemain. Kesemua pemain-pemain Sabah perlu ada penguasaan bola dan perlu membawa lari bola itu untuk mencari pemain yang berada di kawasan hadapan, dan ini yang berlaku. Agak sukar bila tidak nak hantaran lapang mereka juga tidak menjadi seakan ini, dan mereka perlu memastikan setiap kali mereka ada bola dan melakukan apa-apa gerakan di kawasan hadapan, pas mereka perlu tepat memastikan mereka ada percubaan ke hadapan. Fegesteri. Sampai lepas. Dan kalau terangkan. Walaupun kekurangan pemain, tapi keberanian saya rasa berani kepada pemain Sabah yang berani untuk masuk dalam kawasan yang agak sempit. Bola dari itu Jirti. Tapi yang baik. Ya, saya setuju sebab kalau kita lihat kedudukan pemain pertahanan juga memainkan peranan pasukan Sabah. Mereka membuat push up yang agak tinggi juga, jadi memenuhkan kesedaran. Marcanos. Masih lagi ada pemain. Cuba terus dari Jeffrey. Pada ketika dia istimewa antara yang boleh sebagai mengambil antara tersebut, Razak. Kalau kita lihat aksi gerak pelan Ya, saya dari segi kedudukan untuk bermain semula. betul. Tapi elemen surprise dilakukan oleh Jeffrey Chu cuba membuat percubaan terus tanpa mungkin diduga atau disedari oleh Syihan. Perlawanan yang baik untuk Komino. Nice. Dari sini untuk Caro terlepas sedikit. Peluang bagi Jirti. Eseli. Agak jauh sedikit untuk mencari kedudukan dengan Loks yang tadi. Ya, sentiasa berlari ya, pergi sini dan juga diorang lock apabila mereka cuba melakukan apa pergerakan susulan. Syukur. Cairo. Nice. Oh, tiba-tiba datang. Satu kesilapan. Pantas dihukum oleh Oscar Arribas. Satu kelalaian akan dihukum. Kemarahan yang tiba-tiba datang Ya. dari Oscar Arribas. Agak lewat clearance itu untuk keluar dari kedudukan bahaya yang mau dilakukan oleh pemain pertahanan pasukan Sabah. Ya, seperti kita lihat Nasir dengan bijak berantai dari belakang pemain dan Jairo juga, tetapi Oscar Arribas hidupan yang cukup baik, second chance. Dia nanti cuba membuat antara kepada Abinez, tapi dia dengan pantas mampu hidup di mana kedudukan bola itu terus saja melulu ke arah pintu dan membuat tapping kawasan ujung di kawasan bawah untuk menjadikan percubaan. Komunikasi di antara Dinesh dan
dan juga Daniel King. Badan kelang kabut, kemarahan Oscar Arribas untuk meletakkan jaringan keempat buat pasukan Sabah. Pasukan JDT. Sabah semakin tertekan, ditambah dengan 10 pemain. Sepatutnya Hafizan dari segi defending area, saya rasa dia nanti perlu membuat clearance sejauh mungkin kerana berada dalam kawasan yang cukup bahaya. Dan kalau kita lihat ada dua pemain JDT berada di dalam kawasan kotak penalti termasuk Oscar Arribas yang menjadikan gol. Apalagi yang mau lagi bicarakan? Nyanyi dia. Sebabnya saya katakan sememangnya beraksi dengan 10 pemain dengan berdepan pemain-pemain yang mempunyai kreativiti. Saya rasa layangan kad merah kepada Cifuentes itu adalah topik utama kepada lawanan ini. Bagaimana Sabah sebenarnya sedang membina sesuatu, Ustaz. Ya, sebelum dia keluar Cifuentes memang penguasaan bola yang baik dia penguasaan Sabah. Oscar Arribas untuk Jairo. Satu follow up yang baik dari Jairo. Ya, sudah 2 atau 3 kali sepanjang permainan ini pemain JDT membuat hantaran di kawasan hadapan melalui crossing, dan sekali lagi Jairo ada peluang melalui hantaran kepada Oscar Arribas dan yang membuat tapping tetapi melewati palang. Terbagi kali ini JDT. Oscar Arribas. Cantik angkat Oh, dari Bik. Abadi. Hampir-hampir jaringan yang kelima. Perlu bertahan sedikit untuk tidak menyegerakan setiap hantaran kerana mereka akan datang. JDT akan datang dengan kelompok yang akan melakukan pressing yang bertubat. Hantaran juga cukup baik daripada berarti di celah-celah pemain tanah pasukan Sabah, dan larian forward run daripada Oscar Arribas juga cukup baik, hampir saja dapat menjadikan clean pasukan JDT. Kuring untuk Pak Gio. Detik. Tidak ada rakan yang menyambut tandukan tersebut. Jairo untuk Abadi. Berkembang ke sebelah sini untuk Kobinan. Kobin depan dengan Jeffrey. Datang Hidalgo. Namun bijak tamparan dilakukan oleh Jeffrey dalam usaha untuk menyelamatkan crossing yang mau dilakukan oleh Hidalgo sebentar. Sekali lagi gerakan man from behind yang cukup baik daripada Hidalgo, hampir saja dapat membuat crossing pemain yang berada di kawasan tengah, tapi dia bijak untuk hantaran itu ataupun ruang itu. Abadi Terus batik JDT juga. Dia nak lesen lagi. ke tengah dari Kobin. Dia juga. Kobin juga selepas dimasukkan banyak membantu dari beberapa permainan untuk JDT di bahagian sayap. Dan sekali lagi sepakan menuju menghantar di kawasan hadapan, lonjakan yang baik daripada Kobin Ong hampir-hampir saja dapat membuat tantangan tepat untuk mendapatkan tujuan target. Ini sesuatu yang tidak diingini Sabah. Memungkinkan Farhan Ruslan sedang dipersiapkan. Melihat kepada cederaan yang sedang dialami oleh Darren Lock. Saya lebih suka untuk melihat Sabah di seluruh fase kedua. Ya, sedikit permasalahan yang lebih untuk pemain Sabah di semasa kedua, terutama sekali di kawasan tengah, dan pergerakan mereka agak smooth juga apabila mereka melakukan pergerakan menuju ke arah pintu bola pasukan JDT. Cuma last pass dan juga jaringan saja mereka masih lagi mencari untuk mendapatkan solusi yang terbaik, dan kurangnya seorang pemain juga memainkan peranan yang cukup besar untuk pasukan Sabah untuk mengatur pergerakan
untuk mengisi ruang-ruang yang lebih baik di kawasan hadapan. Jadi Haris, Tidur ke handle. Naim Jani dan juga Farhan Roslan. Ada pertembungan di antara Afiq Fazal dan juga Cristiano Roman. Lepas keluarnya Nacho, Afiq diberikan tanggungjawab untuk memakai tenangmen. Lim. Jeffrey. Nanti siapa yang mau dihantar? Sejak mungkin paling hampir. Cristiano Roman di belakang untuk Kian Parakanos. Lalu jauh untuk mencari Ardinis. Saya rasa 3 pertukaran. Karo Fahmi Cemat terus akan dibawa masuk. Di samping Farhan Roslan. Dinantikan tulisan sebentar lagi. Habati. Cubaan dari Habati. Subsidi dari Demian. Wilkin untuk Ferguson. Jeffrey. Pas dari Scott Wilkin. Bijak kali ini. Dia masuk dari Scott Wilkin. Hantar ke depan. Sedikit lewat. Untuk mencari dari lock sebentar tadi. Ada pertembungan yang mengakibatkan Pak Cihun mengalami kecederaan. Tapi gerakan yang baik Rizal daripada pemain Sabah. Dia sama sekali melalui Scott Wilkin yang berjaya memperdayakan Kevin Ong untuk masuk di kawasan Kevin Ong. Pada ketika dia berada tekanan, dia meneruskan larian ini dan hantaran itu sudah pun boleh mencari kedudukan dan lock. Tapi Syihad alert bijak dia keluar jauh juga. Kalau kita lihat balik memang Zan dapat membaca di mana kedudukan ataupun hantaran yang cuba dilakukan oleh Scott Wilkin. Jika Syihad menunggu di kawasan lain pintu gol, saya percaya ruang di kawasan itu juga agak besar juga untuk ada sambungan yang pemain Sabah yang berada di dalam kawasan kotak penalti. Sedikit kurang puas hati. Karo Fahmi Cemat akan tampil di pentas air Piala FA bahkan ke-6 bersama Kelantan 2009, 2011, 2012, 2013 dan 2015 yang pernah menjuarai Piala ini pada 2012 dan juga 2013 menewaskan JDT 1-0 pada 2013. Kalau Farhan Roslan yang diturunkan dalam kesemua perlawanan musim ini juga pernah menjulang Piala FA bersama Kedah ketika menewaskan Perak 1-0 pada tahun 2019. 23 jaringan telah pun dihasilkan setakat ini oleh JDT dalam kempen Piala FA. Farhan Roslan, Haris Naim, medali sebenarnya dalam kedudukan 4-0, 10 pemain. Saya rasa Singapura mahukan tentangan lagi, walaupun memang suka sebenarnya, tetapi memberikan peluang. Mungkin ada yang lebih menarik yang boleh ditampilkan. Betul, Fizan. Memang saya rasa
pertukaran Farhan Ruslan itu ingin menambah kelajuan bila mereka cuba melakukan counter attack, dan mereka perlu mencari solusi yang terbaik untuk 18 atau 17 minit yang terakhir ini untuk memastikan Ruslan dan Sabah masih lagi mampu untuk tidak-tidaknya untuk mendapatkan jaringan permainan ini. Syarosan untuk Antonio Corbino. Fazal dari 40.044 orang jumlah penonton yang hadir pada malam ini. Terima kasih. Fazal paksa bermain semula di bagian belakang bersama dengan Kobe. Antonio untuk mencari Abadi. Hidalgo. Abadi semula yang akan bergerak secara solo. Dari Hidalgo tak cukup kuat, sempat adukan dilakukan oleh James Singham pada ketika Roberto Martin sedang disiapkan Alberto Diaz Martin untuk pasukan JDT. Hidalgo mencari Oscar Arribas. Semula Hidalgo ke belakang untuk Syarosan. Dan saya percaya Rizal, approach sebegini akan dikekang di pasukan JDT sehingga usia penamat dengan penguasaan bola yang total dari mereka, dan sekarang ini mereka cuba mencari ruang yang terbaik untuk mendapatkan apapun peluang tadi. Afiq sepakan gol untuk Sabah. Masuk dan ketika lawan sudah pun memasuki minit ke-77, Jen Kalakanos tak sampai untuk mencari Farhan. Pembinaan serangan bermula semula di bagian bawah untuk JDT. Intensity dalam permainan yang diperlahankan oleh pasukan JDT. Dia melihat memang mereka membuat antara sesama mereka, dan sesekali membuat antara jet saja untuk memastikan ada ruang di belakang antara pasukan Sabah. Tutup untuk Corbino. Albati berada di bagian tengah. Oscar sudah membuka di sebelah sana. Tak sampai. Farhan Ruslan belakang semula untuk Halstein. Dipersalahkan sebentar tadi Charul. Sini dia bersama dengan James Singham. Belakang kaman terus yang dilakukan ke atas pertahanan pasukan Sabah. Lalu Fahmi Cemat. Sini ada Halstein untuk memberikan lontaran ke dalam buat Sabah. Seperti yang Nizam katakan, pace game ni intensity itu agak sedikit menurun ya, dengan possession yang ditampilkan oleh pasukan JDT. Dan saya percaya juga Rizal, jika pemain-pemain JDT mengekalkan untuk memberi tekanan di kawasan hadapan, mungkin jaringan akan kita dapat lihat jaringan tambahan. Tapi setakat ini agak sukar juga untuk pemain Sabah keluar daripada kawasan yang sepatutnya, dan perlu lebih
pemain lain datang support kepada pemain yang ada bola. Dan perlu juga mereka memikirkan bagaimana untuk mempercepatkan pergerakan bola jika ada 2 ataupun 3 pemain di kawasan hadapan. Bagesteri dilihat lebih, saya suka untuk melihat. Setidaknya setelah perlawanan membawa kepada berdepan dengan Vietnam pula. Betul, saya setuju. Momentum yang baik Ya, betul. ditampilkan oleh Bagesteri pada malam ini. Dan berharap dia mampu kekal untuk membantu skuad Burung 3 melawan Thailand sebuah akhir SEA Games nanti. Ardinis dipersalahkan. Yang sudah tanpa bola ke atas seperti sudah tadi. Ini tidak terlagi. Namun kedudukan telah pun offside. Pastinya penuh cerita. 10 minit yang agak menekan Sabah. Teto Hidalgo, ruang untuk JDT. Di situ ada Ardinis. Ya, hampir saja disebabkan mereka mampu membuat hantaran sesama mereka di dalam kawasan kotak penalti. Hampir saja Oscar dapat membuat tapping. Harap itu gol. Dago cuba masuk ke dalam. Bagi saya setakat ini peranan yang cukup besar dimainkan oleh 2 pemain ini untuk memuaskan aktiviti Oscar Arriba dan juga Hidal yang sentiasa tidak berhenti berlari, memastikan ada ruang yang dicipta oleh pemain-pemain JDT terutama di kawasan hadapan. Dan hingga saat ini juga kedua pemain ini masih lagi berada di dalam padang dan masih lagi membantu pasukan JDT setidak-tidaknya untuk menambah jaringan ataupun cuba mendapatkan perubahan target. Saya rasa watak penting yang banyak menggerakkan Sabah pada separuh masa kedua. Satu, saya lihat bagaimana kemasukan Gilisi Berobat. Dan juga Bagesteri kekal dalam kedudukan yang terbaik, begitu dengan sebuah wicket. Ya, dan saya ketiga pemain ini memainkan peranan cukup besar untuk setiap gerakan ataupun malahan bertahan juga untuk pasukan Sabah. Dan Bagesteri ini juga sentiasa kerap juga menerima bola dari Oscar Ribas cuba untuk mencari Jairo Stanani, mempunca daripada kesilapan Denotik di bahagian tengah. Hidalgo namun menjadi dipatahkan oleh Denotik. Ardinis mencari Stuart Wilkin. Farhan Roslan sudah pun bergerak. Bagesteri nanti memuaskan Sabah untuk 7 minit yang terakhir ini. Dan apabila mereka ada bola, saya percaya perlu menampakkan lebih agresif itu untuk memastikan mereka mampu untuk pergi ke kawasan di pasukan yang sedikit kejangan yang dialami oleh Bagesteri yang kita bimbangkan. ya. Tapi kena dengan situasi lah. Dia banyak berlari, dia kerap juga dia menerima bola dan cuba
Roslan mudah dibaca oleh Oscar Rivas. Apakah Joe mau menambah lagi koleksi jaringan mereka pada ketika ini? Afik berangkat untuk Kobino. Tak sampai untuk mencari Teto sudah tadi. Salahkan Jairo. Insiden dia bersama dengan Malekanos. Hantar ke depan dari Jessica. Tidak ada datang untuk situasi menerima bola. Oscar Rivas berdepan dengan Ardinis. Tolakan mencari Abati, hantaran 1-2 Jairo dan juga Abati. Di seberang sini ada Teto Martin. Afik untuk Kobino. Dahulu sudah membuka di seberang sana. Percubaan cross. Balik dari Alberto ataupun Teto Martin. Ya, penguasaan bola yang agak lama oleh pemain JDT sehingga mereka mampu mencipta ruang untuk Teto Martin membuat persoalan ini dan hampir saja untuk dapatkan sebuah target untuk dapatkan jaringan yang boleh memutuskan. Ada reaksi dari Kamel Zakaria. Ganggu untuk Oscar Rivas. Tiga minit tidak termasuk masa tambahan di separuh masa yang kedua. Dan kalau kita lihat gerakan sebentar tadi, saya rasa pemain Sabah mungkin malam ini lebih gemar pemain kurang seorang dan di sesi kedua ini mereka kerap juga mencipta ruang-ruang yang baik di kawasan yang lebih bahaya. Cuma masih lagi Sabah dia berjaya untuk percubaan ke arah betul ataupun mungkin kedua pemain membuat last pass yang lebih mudah pemain yang menerima bola kepada percubaan. Sabah juga menyedari dalam kedudukan sebegini yang diperlukan adalah jangan cepat hilang bola, Ya. tapi progres untuk ke arah depan. Jairo dan juga James melakukan menyaksikan Jairo dipersalahkan sebentar tadi. Sama saya. Jawab saya. Mary. Sempat ke depan dari Haris Naim sebentar tadi. Dan jika tidak mampu untuk melakukan penguasaan bola dengan lebih konsisten atau melakukan gerakan menyerang dengan lebih konsisten, untuk pemain Sabah tidak perlu dipolusi lagi. Dan saya lihat memang sekarang ini juga buang sebanyak mungkin di kawasan belakang, tidak dipolusi lagi pemain JDT. Ganggu hantar ke depan. Di sini ada Teto Martin. Untuk Ignacio Mendes. Kedudukan yang sememangnya ditunggu oleh pakar sepakan pencuba dari luar kotak penalti ini. Dan saya rasa Abati antara yang mempunyai kedudukan yang baik untuk melakukan percubaan ini. Ya, betul Hafizan. Insiden yang dimulakan oleh Gary Steven Robert. Tapi mengingatkan kepada sepakan-sepakan bertemu sebegini, untuk saya lebih
suka melihat jika John Nis ada dalam padang. Ya. Disebabkan tak puas dia menjadikan pun melalui sebabkan cuma sebegini cukup baik. Dan dia juga disiar sebagai pemain terbaik malam ini. Oscar Ribas dan juga Abati. Siapa yang akan diberikan tanggungjawab untuk mengambil sepakan ini? Kalau Fahmi Cemat sudah bersiap sedia. 3 minit tambahan masa di separuh masa yang kedua. Bagaimana kali dari Habati? Sasar. Jauh sebenarnya. Dia akan lambat juga lanjutkan daripada mulai. Jika cepat sedikit mungkin lanjutkan itu saya rasa mungkin kalau Fahmi akan biar. Sehingga untuk kembang ke sebelah sana mencari Dan Carlos Roslan untuk Fagisteri. Masih lagi Fagisteri. Wilson Pitt lambat daripada Carlos Roslan. Lepas sedikit untuk mencari kedudukan sebentar tadi pada tampilan Raston Rifkin. Oscar Ribas mencari Hidalgo. Prestasi permainan Hidalgo keluar tak Hidalgo. Yang menarik apabila first touch yang diterima oleh Hidalgo. Dan dia meletakkan nama selaku pencari gol kelima untuk pasukan Johor Darul Takzim. Ya, setelah mereka memenangi bola di kawasan pertahanan pergerakan untuk mempercepatkan kelajuan bola dan juga menjadi silakan Oscar Ribas yang menerima bola di kawasan tepi membuat satu hantaran di kawasan sebelah dan mereka dalam yang memudahkan beliau di kawasan lebih di depan untuk membantu dengan kaki kanan untuk menjadikan kembali memutuskan jadi tiba Satu pergerakan yang dimulakan oleh Oscar Ribas. Dia memilih sudut di sebelah kiri Karl Fahmi Cemat untuk memberikan saringan kelima untuk Johor Darul Takzim. Mereka di penghujung aksi di babak yang kedua. Show sedang dipersiapkan untuk kejuaraan kelima Piala FA mereka. Jadi segalanya tertumpu kepada Kamil Zakaria untuk tiupan whistle penawan dan Johor Darul Takzim untuk kejuaraan kelima Piala FA 5-0 menundukkan Sabah. Seperti yang saya katakan diberikan awal, JDT yang hadir sebagai simbol bola sepak era moden dibina dan dimantapkan dengan kejayaan. Dan sebentar tadi satu lagi gelaran kejuaraan diperolehi untuk musim 2025-2026 yaitu Piala FA. Jadi Zal, ada beberapa perkara yang mungkin kita boleh kongsikan bersama. Antaranya selepas insiden jaringan Haji Mujahid tidak disahkan, kemudian kad merah. Ini antara yang menyumbang kepada bagaimana struggle-nya Sabah untuk berdepan dengan JDT dalam pentas final ini. Kalau kita lihat sepanjang permainan memang agak struggle juga untuk pasukan Sabah untuk ada dengan potensi ataupun kemudian pasukan JDT, tetapi mereka masih lagi mampu untuk cipta peluang-peluang ataupun ruang-ruang yang baik untuk mereka melakukan apa-apa gerakan untuk mendapatkan jaringan. Tetapi dengan
pembatalan jaringan daripada Mujaji, saya rasa itu satu perkara yang boleh dinilai semula. Dan untuk kad merah juga untuk Sibu Puente di sponsor kedua juga menjadi titik tolak kepada kurangnya intensiti untuk pasukan Sabah, tetapi ruang yang banyak juga didapati oleh pasukan JDT untuk mereka melakukan dua jaringan di sponsor kedua. Dan yang dengan apa yang kita lihat permainan keseluruhan pada malam ini, saya ingin kita tanya untuk pasukan JDT dan juga lagi pasukan Sabah, walaupun mereka kurang orang bukan, tapi masih lagi mereka cuba sedaya payah untuk mendapatkan apa-apa gerakan untuk mendapatkan jaringan. Apapun tanya kita ucapkan kepada Sabah juga, karena mereka berusaha sebaik mungkin sebenarnya. Mereka hadir dengan kejayaan dalam situasi yang seperti yang kita ketahui, namun cuba untuk memberikan yang terbaik. Apapun kita akan berehat seketika kembali selepas ini untuk acara penyampaian hadiah bagi edisi ke-35 saingan Piala FA musim 2025-2026. Dia sepatutnya macam ni kan, tapi dia tak kuat bagi dah siap kan. Baik, malam gemilang lengkap buat juara bertahan JDT, juara Piala FA buat kali keempat berturut-turut dengan keputusan 5-0, keputusan yang cukup komprehensif. Kami akan kembali selepas ini untuk melihat setiap aksi yang ditampilkan sepanjang 90 minit di antara JDT dan juga Sabah, yang mana JDT unggul dengan kemenangan 5-0 dalam final edisi 2025-2026. Untuk perlawanan pada malam ini, sumbangannya sangat besar untuk pasukan JDT pada malam ini. Ya, bagi saya menampilkan hasil yang cukup memberasakan. Saya rasa termasuk Oscar Ribas. Kepada ketua pasukan dan juga jurulatih pasukan JDT, Cisco Muniz, untuk kejuaraan kelima secara keseluruhannya dalam Piala FA untuk pasukan Johor Darul Takzim. Jadi sedang bersiap sedia untuk pesta terbaru untuk pasukan Johor Darul Takzim. Dan malam ini JDT bukan sekadar juara, mereka adalah yang menulis cerita kejuaraan demi kejuaraan, seperti kota-kota agung di zaman silam yang dikenang sepanjang zaman. Jadi tahniah JDT untuk juara Piala FA edisi ke-35. Stadium Nasional Bukit Jalil akan terus dikenang sebagai lokasi yang merupakan lokasi yang melihat kepada kejuaraan demi kejuaraan yang telah pun diraih oleh pasukan Johor Darul Takzim. Jadi sekali lagi tanya kepada pasukan Johor Darul Takzim untuk kejuaraan kelima Piala FA, menundukkan pasukan Sabah 5-0 pada perlawanan yang bermula dengan jaringan yang menarik yang dihasilkan oleh Charles. Baik, tahniah buat JDT yang diabadikan sebagai juara Piala FA untuk kali keempat berturut. Terbuktilah pasukan 5 bintang, aksi 5 bintang menang dengan jaringan 5-0, dan kami akan kembali selepas ini untuk mendengarkan reaksi daripada kedua kamp Sabah dan juga juara Piala FA 2025-2026 JDT.